Saya punya window sekejap ya. Okey, boleh nampak tak saya punya window ni? Saya punya window pula, saya punya slide ni So saya tak boleh nampak wajah-wajah anda. Jadi kalau ada apa-apa soalan nanti saya akan tengok dalam chat box ataupun nanti boleh buka mic untuk bertanya. So saya mulakan. Assalamualaikum. Malam ni kita nak share tentang sedikit products berkaitan dengan health supplement untuk anak-anak. So ini adalah antara soalan favourite lah. Parents suka tanya, kalau untuk anak-anak nak bagi makan apa apa yang budak-budak boleh makan kalau kita punya produk Shuanghu dan sebagainya. So saya mulakan. Sebelum itu kita kena check balik pemakanan harian kanak-kanak. Okay, ini saya berdasarkan saya punya pengalaman lah. Okay, sebagai seorang ibu 4 orang anak pada tahun 2023 ni, antara pilihan-pilihan yang kita ada dengan kita punya jadual harian, biasanya sarapan kita bagi budak-budak ni makan roti, biskut, cereal, benda-benda macam tu lah, mudah disediakan. Setuju tak? Okay, mungkin ada mak bapak yang rajin sikit, dia buatlah bubur nasi ke pagi-pagi. Tahniah lah pada ibu bapa seperti itu. Tapi pada saya, ibu bapa yang tak berapa nak ada masa sangat, saya biasanya opt for these things. Okay, untuk sarapan budak-budak ni. Okey, kadang-kadang makanan tengah hari kita biasalah makan nasi, sediakan sayur, buah. Saya kadang-kadang sediakan juga buah untuk budak-budak ni. Ayam, ikan, daging. Kadang kita bagi telur lah. Okey, lauk ketiga. Kadang diorang nak reject lauk kedua, lauk ketiga, lauk pertama, lauk kedua tu kadang diorang reject, alas diorang makan telur je. Nasib dia lah. Okey, minum petang. Kadang-kadang minum petang kita boring-boring kan. Kita alamak dah makan tadi, lapar pula, balik sekolah diorang lapar. Kita hidangkanlah dengan kuih muih. Dan malam pun sama juga, kita hidangkan nasi. Repeat balik lah makanan tengah hari tadi, lauk-lauk dia kan. Sama juga, tak ada benda, protein dia ayam, ikan, daging, atau ayam atau ikan atau daging dan juga telur. Macam itulah kita punya menu seharian kita. Betul tak? Lebih kurang macam ni lah kalau makanan orang Malaysia ya. Tapi realiti pemakanan kita nampak macam okey kan. Kita nampak macam kenyang lah kot budak-budak ni kan. Lengkap lah, ada sayur, buah dan sebagainya. Ada ayam, protein, macam okey lah. Macam tak adalah tak cukup makan ke, tak cukup zat kan. Kita nampak macam. Okay, tapi realitinya sebenarnya apa? Bila kita bagi sarapan roti, biskut, cereal tu, sebenarnya kita banyak bagi dia orang makanan yang diproses. Betul? Saya sedar juga benda ni. Cereal tu kadang-kadang kata, okey lah jangan bagi satu jenis cereal je, kita tukar-tukar. Kadang-kadang tukar-tukar tu variety lah sikit kan. Tapi kita tukar-tukar cereal juga sama je. Kan cereal tu kan makanan yang dah diproses. Kadang-kadang ada colouring pula dalam tu. Roti, biskut pun sama juga. Okey, apa-apa yang dalam paket tu dah diproses lah tu. Okey, makanan tengah hari kadang-kadang budak ni reject pula sayur. Buah tu ikut mood dia. Kalau buah tu dia tak suka, tak nak makan. Sayur kan kena paksa, kena selit-selit lah. Kena cakap alamak dah terambil lah sayur tu, kena makan lah. Kita kena tipu-tipu macam tu. Kadang-kadang dia orang reject terus. So kalau dah reject sayur, buah, automatically dah kurang serat dekat situ sebenarnya budak-budak ni. Okey. Dan kita kata, cukup diorang makan ayam kan, makan ikan. Tapi sebenarnya kita nak mudah, kita bagi sausage atau nugget. Kan? Sausage nugget tu ayam apa? Tapi sebenarnya processed food juga. Dan of course lah zat dia tak samalah macam khasiat ayam sebenar. Kan? Okey, kalau minum petang kuih muih pula sebenarnya macam mana? Alah sikit-sikit je, tak apa kot. Tapi kuih muih ni biasanya yang sedap-sedap, yang manis-manis, yang goreng-goreng minyak banyak tu, ataupun yang berasaskan pulut. Kan kuih muih Malaysia kan sedap-sedap, semua berasaskan pulut. Dan juga of course lah mesti warna-warni. Mana ada kuih warna putih je semua. Tak best lah kan. Mesti nak warna-warni. Kalau ada apam tu ada 7 warna, 7 warna kita nak makan. Kan? So itulah dia kat dalam, di sebalik kita punya makanan harian kita. Dan makanan malam pun samalah. Pada reject lagi sayur dengan buah tu sama juga, kurang serat lagi di situ. Dan ayam ikan tu juga sebenarnya kadang-kadang kalau kita makan ayam betul pun, kita masak kan dekat rumah, ayam tu kalau bukan ayam kampung pun tak best juga kan, sebab ayam zaman sekarang dah ada banyak suntik dan sebagainya. Jadi macam mana? Kita memang susah nak elakkan, betul tak? Kita susah nak elakkan benda-benda ini. Dan kita nak keluar pula. Dan akhir-akhirnya kita punya
pemakanan harian kita dan anak-anak kita. Makanan yang berwarna-warni, air pun berwarna-warni. Dalam makanan berwarna-warni, air pun tak boleh nak minum air putih tu. Nak kena berwarna-warni juga. Dan makanan pun kadang-kadang tak sempat nak sediakan, kita nak makanan yang cepat. Cepat tu maksudnya apa? Fast food lah. Benda-benda yang senang dicapai, senang dibuat. Kalau buat di rumah pun instant, macam Maggi ke dan sebagainya. So tak elok kan benda-benda macam ni. Jadi akhirnya dan katalah kita tak adalah hari-hari bagi fast food atau hari-hari bagi makanan yang tak berapa berkhasiat ni, tetapi nak dikatakanlah kalau hari-hari tu kita bagi menu yang macam gini pun lebih kurang, dan kita masak katakanlah makanan tengah hari dengan makan malam, minum petang tu semua kita buat sendiri kat rumah pun, sebenarnya makanan-makanan yang kita makan sehari-hari ni adalah makanan rendah nutrisi. Setuju tak? Makanan rendah nutrisi. Sebab apa? Sebab banyak berasaskan tepung, ada gula, ada warna-warni. Walaupun ayam yang dimasak di rumah dengan penuh kasih sayang tu pun bukan ayam kampung kan, ada ayam injek dan sebagainya. So memang makanan kita walau dijaga baik macam mana pun rendah nutrisi. Susah kita nak dapatkan makanan yang tip top dia punya zat dan khasiatnya di zaman sekarang ni lah. Okay, di bandar ni. So, apa dia sebabnya kanak-kanak terpaksa makan semua ni? Dia terpaksa ke? Ni pilihan mak bapak dia lah sebenarnya kalau kita cakap pasal pilihan. Sebab biasanya dia lebih murah. Kan kita kan manusia zaman sekarang ni kan bajet kan. Terlampau bajet sangat sebab keadaan begitulah, kita tak boleh nak sebab makanan organik, okay. Makanan organik kalau kita beli bahan-bahan saja dah mahal. Kalau kita nak masak selalu kat rumah pun mahal juga masa yang kita nak spend tu kan. So kita kena hire bibi kan. So mahal lah tu. So kita nak pilih option yang lebih murah. Sebab itulah terpaksa makan makanan yang tak berkualiti tu. Mudah didapati. Fast food kan mudah. Lapar lah. Lapar nak makan cepat. Drive-thru saja kan. Drive-thru apa yang ada kat Malaysia ni? Drive-thru. Itulah satu-satunya drive-thru yang kita semua tahu. Okey, lepas tu cepat disediakan. Macam fast food, drive-thru cepat disediakan. Nampak lebih menarik. Tengok macam budak tu makan. Menarik tak? Nampak cheese tu keluar-keluar. Betul dengan fries keliling. Memang nampak menarik sangat. So, otak kita pun kata macam, sedapnya benda ni. Okey, dan rasa lebih sedap. Sebenarnya rasa lebih sedap ni sebab dah letak banyak MSG kat dalam tu. Dan kalau kita dah biasa dan kita didik anak kita daripada kecil memang dah terbiasa dengan makanan yang berunsurkan MSG banyak, diorang akan rasakan benda tu lagi sedap. Okay, so kita sebenarnya kena didik daripada rumah untuk biasakan palate dia dengan makanan rasa semula jadi. Yang buah-buah, rasa manis buah. Okay, manis buah bukannya macam manis gila-gila kan. Manis buah ada yang buah manis, ada yang buah tak manis. Setengah budak dia tak boleh makan buah yang tawar-tawar, bukan tawar, buah yang kurang manis. Dia rasa macam tak sedap lah. Okay, so itu sebenarnya kita yang bentuk daripada rumah. Okey, dan pilihan makanan organik pun kalau kita nak beli sebenarnya tak banyak pilihannya. Tak banyak pilihan dan agak mahal lah. Okey. Sebab itulah kanak-kanak terpaksa makan makanan-makanan yang tak berapa berkhasiat tu, yang rendah nutrisi tu . Sekejap. Saya nak masukkan orang. Maaf ya sebab saya pakai satu skrin saja hari ni. Okey. Sekejap saya sambung. Okey, so macam mana nak membesar dengan nutrisi yang cukup? Tanya budak ni. Dia kata macam mana nak membesar dengan nutrisi yang cukup Sayur tak sedap kan? Macam tak menarik je makanan yang mak aku masak ni, dia kata kan. So macam mana nak membesar dengan nutrisi yang cukup ni? Kena makan sayur banyak. Mak kata kena makan buah banyak, tapi gitu. Okay, so apa di kriteria suplemen yang baik? So kita masuk tentang suplemen, iaitu makanan tambahan. Sebab makanan harian kita nutrisi tak cukup, nak tak nak kita kena suplemen dengan tambahan. Makanan tambahan ni lah. So ciri-ciri suplemen yang berkualiti tinggi sebenarnya adalah yang berasaskan sumber semula jadi, bukan sintetik. Okay, sebaik-baiknya tanpa gula lah, mesti dah tanpa gula sebab ini kan health supplement. Saya cakap ni, saya mention ni sebab baru-baru ni saya dah ada baca dekat satu health supplement tu, orang yang makan dia kata, sedap ini, dia suka makan this health supplement.
Sebab dia kata sedap. So bila saya baca dia punya ingredient, one of the ingredients adalah fruktosa, ada flavor, perisa dan sebagainya. So ini adalah health supplement yang kita katakan tadi, makanan-makanan yang harian kita makan tu ada banyak gula, kurang nutrisi dan sebagainya. Tapi kenapa dalam makanan yang kita patutnya nak top up nutrisi yang kurang tu, kita masukkan lagi benda-benda yang tak elok seperti gula. So itu yang kita kena ambil perhatian jika kita sebagai parent atau sebagai orang yang memberi makanan berkhasiat pada orang lain, kita kena pastikan dalam health supplement sepatutnya tiada gula. Sebab ini adalah makanan untuk kesihatan yang kita nak amalkan hari-hari. Okey, sebaik-baiknya kena ada pengiktirafan. Okey, kena ada sijil pengiktirafan, mesti selamat dan berkesan sebab kita nak amalkan setiap hari ini dan sepatutnya perlulah memiliki nutrisi yang diperlukan badan. So kalau kita nak cari suplemen, carilah benda-benda yang sebegini. Okey, so antara vitamin dan mineral yang penting untuk kanak-kanak, kita tahulah ada vitamin C, selalu orang kata dia punya makanan ni ada vitamin C, nampak vitamin C je semua orang beli. Kan kita tak tahu vitamin C dia tu berasaskan sintetik ke semula jadi. Kan tadi saya ada mention, kita mestilah cari yang berunsurkan semula jadi. Lepas tu biasalah vitamin A, D, E, K, kena banyak protein, kalsium untuk tumbuh besaran, kena ada banyak probiotik untuk perut dan juga serat untuk perut jugalah. Okay, so banyaklah sebenarnya vitamin dan mineral yang sangat-sangat penting untuk tumbuh besaran budak-budak ni. Okay, so bukanlah nak kata apa yang kita bagi ke anak-anak kita selama ni tak berkhasiat langsung, tak adalah. Macam saya mention tadi, susah kita nak bagi yang 100% terbaik. Sebabnya kita hidup di zaman ni yang memang ada kita mudah tewas dengan iklan-iklan yang nampak makanan sedap lah, prosperity burger lah dan sebagainya kan. Benda-benda yang manis, kalau celebrate birthday mesti ada kek kan. Takkan celebrate birthday minum air kosong je kan, tak logik. So of course yang kita makan sehari-harian tu tak adalah tak berkualiti langsung, tetapi kita nak cakap kurang nutrisi dan kita hanyalah nak tambah suplemen dalam kehidupan kita dan kehidupan anak kita sebagai pelengkap diet yang seimbang. Hanya sebagai pelengkap. So macam mana kita nak seimbangkan diet kita? Kita tambah dengan health supplement untuk bagi balance. Okay? Okay, so saya nak perkenalkan 3 produk pada malam ni. Produk keluaran Shuangho. Untuk kanak-kanak tak adalah terhad kepada 3 ni sebenarnya, tapi saya suka share 3 ni sebab dia antara yang basic lah untuk kids. Okay, yang pertama sekali ialah Jiaho Nutri Health Tablet, iaitu adalah gabungan Ideal, Lindsay dan Pollen. Dia bukannya dalam satu kotak, dia kotak yang tengah-tengah tu kita punya Jiaho Nutri Health Tablet, dia bukan satu kotak tu 50% Lindsay, 50% Pollen, tapi dalam setiap tablet tu ada 50% Jiaho Lindsay dan juga 50% Pollen. So apa dia Lindsay? Lindsay kebanyakan kita tahu adalah sejenis antioksidan. Dia membuang kotor-kotoran dalam badan dan melaraskan sistem imuniti, baik untuk hati, tidak bebankan buah pinggang. Okay, jadi selamat sebenarnya untuk budak-budak ataupun kita punya Lindsay selamat untuk kanak-kanak dan orang dewasa juga. Dan sebenarnya Lindsay in general pun adalah herbal tradisional yang tidak asing lagi, tapi specialnya Lindsay keluaran Shuangho ni adalah daripada baka yang berkualiti. Dan juga bila kita kata Lindsay, Shuangho punya Lindsay, kita menggunakan 100% extract Lindsay tanpa ada apa-apa pun yang lain daripada dalamnya. Dan lagi satu yang saya mention tadi, saya nampak ingredients satu health supplement tu, it's a health supplement. Selain dia ada gula, dia juga mengandungi tepung jagung di dalamnya. Okay, so saya tak tahu apa fungsi tepung jagung untuk kesihatan, saya tahu tepung jagung is better than tepung gandum, tapi saya tak tahulah apa perlunya tepung jagung di dalam kita punya health supplement itu. Okay, so itu je saya nak highlight sikit sebab bila kita cakap 100%, kita akan gunakan 100% extract Lindsay dalam setiap kapsul ataupun setiap apa yang kita mention tu lah. Dan sama juga dengan pollen. Bila kita kata kita punya pollen dalam kapsul adalah 100% pollen, dia bunga. Tak ada campur apa-apa yang lain. Okay, 100%. Dan juga dalam kita punya tablet Jiaho Nutri Health Tablet ni ada 50% pollen sahaja dan 50% extract Lindsay sahaja. Tak ada yang lain. Dan
kita punya pollen, ada dua jenis pollen sebenarnya. Satu adalah air pollinated, yang bunga tu adalah sebenarnya yang halus-halus, yang warna kuning tu kan. Air pollinated adalah bunga yang dibawa angin. Dia bersifat ringan. Dan kita punya pollen adalah yang dibawa oleh lebah. Maksudnya dekat lebah tu bila dia pergi dekat satu bunga, dia punya bunga tu melekat-lekat dekat dia punya kaki, itulah kita punya pollen. Dia bersifat lebih berat, dan juga pollen jenis ini yang lebih berat ni dia tidak menyebabkan alahan. Okay? Sebab pollen yang dibawa angin memang boleh menyebabkan alahan untuk orang yang alah lah. Okay. Dan pollen kita katakan sebagai suplemen lengkap kerana dia mengandungi lebih daripada 200 jenis zat dan vitamin. Dia sangat-sangat menyokong fungsi lingzi. So jika diambil pollen bersama-sama dengan lingzi, dia memang enhance the functions. Ibarat saya pernah dengar apa yang saya cakap, ambil satu lingzi dan 2 pollen bersamaan dengan ambil 3 biji lingzi, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang betul ke? 1 biji lingzi dengan 2 biji pollen, lebih kurang kita bersamaan dengan 3 biji lingzi. Betul ke? Tak betul? Kalau tak betul, sila betulkan kejap lagi. Dan juga pollen ini membekalkan nutrisi badan dalam kuantiti yang sinergi. Okey. Katakanlah kita ambil vitamin C. Kita kata rasa macam kurang vitamin C lah. So kita pun pandai-pandai pergi farmasi minta vitamin C brand X contohnya. Okey. Satu adalah vitamin C tu mungkin berasaskan sintetik, kita tak tahu. Dan juga kita sebenarnya tak tahu berapa banyak vitamin C yang diperlukan oleh badan kita. Dan sebenarnya ada untuk vitamin C nak diserap badan, okay, mungkin memerlukan banyak memerlukan sokongan daripada vitamin A banyak ni, sokongan daripada vitamin B banyak ni, sebegitunya. So kalau kita makan vitamin C saja tanpa sokongan-sokongan yang dos-dos kuantiti lain daripada vitamin lain, mungkin tak dapat digunakan sepenuhnya pun vitamin C yang kita ambil itu. Okay, itu maksudnya dalam kuantiti yang sinergi. So dalam pollen, dia dah lengkap dah. Nisbah dia lah, nisbah antara vitamin C, A, B dan D, E, K semua yang diperlukan oleh badan dah lengkap dalam bentuk sinergi. So kita tak perlu nak fikir berapa banyak vitamin C nak makan, campur berapa banyak vitamin B nak makan daripada botol-botol yang berbeza, tak perlu. Okay, itu maksud dia. Okay, seterusnya, okay, NutriHealth tablet ni harganya adalah RM78 saja untuk harga ahli, dan nilai PV dia adalah 63 PV. Okay, nampak tak? NutriHealth tu yang kecil kat bawah tu, dia dalam bentuk tablet dan tablet papan gitu. So saya suka bagi tablet ni pada anak-anak saya. Bila demam, dia orang memang ambil banyak. Banyak tu macam sekali makan 4 biji. 2-3 jam tu kalau dia rasa macam masih monyok lagi, saya bagi lagi 4 biji. Sampailah dia orang dah jadi macam orang normal biasa, saya kurangkan. Okay. Dan juga anak-anak saya kecil dulu, masa tak boleh nak makan lingzi lagi, saya hancurkan. Sebenarnya tablet ni sangat mudah dihancurkan sebab dia punya salutan luar dia menggunakan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia sangat-sangat mudah nak dihancurkan, pakai sudu pun boleh. Lama-lama anak saya dah biasa dengan rasa lingzi tu. Jadi diorang boleh kunyah saja. Okay, biasanya diorang akan kunyah saja untuk budak-budak yang belum boleh telan. So bila yang dah boleh telan tu, kadang-kadang dia still decide nak kunyah juga. Okay. Macam-macam lah budak-budak ni. Okay, so seterusnya saya nak sharekan suplemen yang kedua yang saya syorkan adalah lactoberry. So lactoberry ni ialah prebiotik dan probiotik dengan vitamin C. So probiotik adalah bakteria baik yang sangat-sangat diperlukan badan. Dalam badan kita ada banyak bakteria baik merata-rata, tapi yang paling banyak sebenarnya dekat dalam usus. Prebiotik pula adalah makanan untuk probiotik. So ini satu benda yang menarik tentang lactoberry sebab dekat luar sana ada banyak orang jual probiotik tapi tak banyak yang ada prebiotik sekali kat dalam tu. So probiotik kita tahu perlu ada banyak dalam usus kita. Okay, perlu ada banyak dalam badan kita, especially dalam usus. Tetapi bila kita
bagi dia makanan lagi. Kat probiotik tu kita bagi dia makanan, which is the prebiotic. Dia akan membiak multiply lagi banyak. So bila multiply lagi banyak, kita namakan dia flora bakteria lah. Flora bakteria ni environment khusus kita yang dengan bakteria-bakteria baik yang meriah, gitu. So apa manfaatnya probiotik yang banyak kat dalam usus kita? Ia boleh bantu meningkatkan sistem imun badan. Dan secara tak langsung bila usus kita dah sejahtera, usus kita dah meriah dengan all these good bacteria, dapat bantu melegakan alahan dan keradangan. Okay. Dalam lactoberry kita ada ni bacalah tu, Bifidobacterium lactis. Okay, maaf kalau saya tersalah sebut. Fungsi dia adalah untuk menguraikan serat dan juga untuk meningkatkan asid dalam saluran GI. Kalau pernah attend kita punya online sharing sebelum ni, PM Aisyah pernah cakap sebenarnya perut kita perlukan asid yang tinggi. Perut kita perlukan asid yang tinggi untuk menguraikan makanan dekat dalam perut. Okay, dalam perut kita, dalam saluran usus kita. Okay. Kadang-kadang bila kita ada gastrik atau rasa tak sedap kan, kita kata perut terlampau acidic lah, so kita makan sesuatu yang mengurangkan asid. So bila makan sesuatu yang mengurangkan asid dalam perut, itu lama-lama akan menyebabkan sembelit pula, sebab kita punya asid dah kurang kan. Kita yang pandai-pandai kurangkan asid tu, jadi asid yang diperlukan untuk mengurai atau mencernakan makanan tu dah jadi kurang. So mengakibatkan sembelit. Sebenarnya kita perlukan asid yang tinggi kat dalam badan. Dan dalam lactoberry boleh bantu benda tu, dan juga boleh menggalakkan penghadaman. Dan juga this Bifidobacterium lactis ni adalah sangat-sangat bagus untuk lactose intolerant, sebab dia membantu penguraian benda-benda dairy, berasaskan tenusu. Lagi satu ada Bifidobacterium longum ni. Dia pula fungsi dia adalah untuk kekalkan keseimbangan flora bakteria dekat dalam saluran GI. GI ni gastrointestine punya saluran, dan menghentikan pembiakan kuman dan mengelakkan sembelit. Ini semua saya dapat point daripada artikel-artikel Chuang Ho yang boleh dipercayai. Bukan saya tulis sendiri. Okey, dan dalam dia yang kita namakan berry tu, sebab kita ada 3 jenis berry, iaitu cranberry yang sangat baik untuk mengelakkan pembiakan E. coli di saluran kencing, atau siapa yang selalu dijangkiti nama penyakit dia UTI atau urinary tract infection, biasanya ni berkait rapat dengan jangkitan kuman di saluran kencing. Cranberry sangat-sangat bagus yang ada dekat dalam lactoberry. Blueberry pula dapat bantu menghapuskan radikal bebas dan menggalakkan pembuangan toksin, dan juga raspberry bantu untuk mengelakkan sembelit. Okay. Seterusnya, lagi satu special feature lactoberry ialah kita menggunakan teknologi multi-coat. Multi-coat ni maksudnya adalah probiotik biasa, dia biasanya tak boleh tahan dengan suhu bila dah lalu daripada mulut sampai ke perut, tak sampai usus lagi, agaknya dah mati dah probiotik. Probiotik ni sebenarnya bersifat hidup, dan juga probiotik ni sangat-sangat sensitif. Kalau tak silap saya, bila probiotik dah dicampur dengan air, jangka hayat dia sekejap saja. Okay, sebab tu kalau kita tengok ada yang jual probiotik drinks, mungkin betul ada probiotik dalamnya, tapi mungkin tidak se-efektif the real probiotics. Mungkin probiotik dia dah mati atau keberkesanan dia dah kurang. Sebab bila probiotik dicampur dengan air, sebenarnya jangka hayat dia sekejap saja. So kita punya lactoberry adalah dalam bentuk serbuk kan. So bila saat kita punya sachet tu dibuka, kita akan terus makan. Kita tak boleh buka biar terdedah lama-lama, lepas tu bancuh dalam air, lepas tu petang nanti baru makan. Tak boleh. Okay, sebab dia ada jangka hayat dia setelah sachet tersebut dibuka. Tapi kita punya probiotik dalam lactoberry, bila dah buka, bila masuk dalam mulut kita, dalam kita punya perut kan tadi dah cakap ada high acidity. So setengah probiotik tak boleh tahan pun dengan asid dekat dalam perut kita. Ada yang dah mati kat situ. Tapi sebab teknologi multi-coat yang Chuang Ho
buat untuk kita punya lactoberi. Kita punya lactoberi telah melalui satu simulation dengan suhu badan manusia dan telah terbukti dia boleh tahan dan masih kekal berfungsi dan berkesan sampailah probiotik tu sampai kita punya GI tract, saluran GI. Okay, so dia sangat-sangat efektif. Jelas tak? Okay, jadi inilah lactoberi kita yang berharga RM70 sahaja harga ahli dan kalau tak silap dia punya PV 56. Okay. Okay, lagi satu suplemen yang saya nak share malam ni yang sangat-sangat bagus untuk budak-budak. Okay, saya lagi satu saya nak cakap sebab lactoberi ni sangat-sangat saya galakkan anak-anak makan sebab kebanyakan daripada budak-budak kadang-kadang diorang tak suka minum air ataupun tak suka makan buah, tak suka makan sayur. Jadi diorang biasalah dapat sembelit. Suka makan benda-benda manis kan. Jadi senang dapat sembelit. Okay, pada diorang sembelit tu biasa. Jadi cubalah amalkan lactoberi untuk anak-anak sebab dia boleh membantu penghadaman mereka. Dan lagi satu, budak-budak memang suka sangat sebab rasa dia sedap. Rasa dia masam-masam manis. Okay, rasa dia bukan pahit macam lingzi. Jangan kata budak-budak, orang tua pun suka. Cara nak makan dia terus buka dan masuk dalam mulut ataupun boleh bancuh dengan air dan minum. Kalau dah bancuh dengan air tu kena terus minum. Okay, paling penting pantang dia ialah jangan campur dengan air panas. Itu saja. Okey, yang seterusnya, suplemen ketiga yang saya suka syorkan ialah jahus soya protein. Saya katakan sumber protein terbaik kerana ia mengandungi isolated protein iaitu protein terasing yang bebas daripada purin. So kebanyakan orang yang ada masalah sakit pinggang tak boleh nak ambil protein biasa ataupun tak boleh ambil makanan yang berasaskan protein kerana ia mengandungi purin yang perlu diuraikan dekat buah pinggang. Tetapi sebenarnya orang-orang yang ada masalah buah pinggang atau ada penyakit perlukan protein untuk cell repair, untuk keperluan badan. Okay. So dari mana dia nak dapatkan protein, sumber protein jika tak dapat daripada makanan biasa? Boleh cuba ambil kita punya soya protein kerana macam saya cakap tadi dia mengandungi isolated protein. Dan soya protein adalah menggunakan protein tumbuh-tumbuhan yang berkualiti tinggi, bukan GMO dan ia sangat-sangat baik diamalkan sebelum dan selepas pembedahan untuk bantu sembuhkan luka dan baik pulih sel. Ini antara feature soya protein. Sangat disyorkan untuk ibu hamil sebab dia baik untuk perkembangan otak bayi dan kanak-kanak, juga untuk orang dewasa bagi mencegah nyanyuk. Dan dalam kita punya jahus soya protein ada lecithin. Fungsi dia adalah untuk memelihara kesihatan sel dan saraf. Okey, selain tu specialty kita ada enzim betik dan nanas. Enzim betik dan nanas ni untuk bantu uraikan protein ke molekul yang paling halus dan mudah diserap badan. Tadi kan kita dah ada isolated protein, dah tak perlu nak proses dekat buah pinggang, dan enzim betik dan nanas ni akan bantu menguraikan protein ke molekul paling-paling halus supaya boleh terus diguna pakai dalam badan. Dan sebenarnya in general soya protein saya baru dapat tahu dalam satu website ni, katanya dalam this protein digestibility corrected amino acid score, skor untuk soya protein adalah yang paling tinggi berbanding dengan sumber-sumber protein yang lain. Berbandingkan kacang dan sebagainya, soya protein sebenarnya mengandungi skor asid amino yang paling-paling tinggi dan kita menggunakan soya protein sebagai asas dalam kita punya jahus soya protein. So dalam satu sachet, satu paket soya protein tu sebenarnya bersamaan dengan satu biji telur. Bukan bersama-sama dengan anak ayam tu, telur tu saja, ataupun bersamaan dengan segelas susu penuh krim. Itu dia punya perbandingan dia. Dan harga sekotak adalah RM65 saja. Ada 30 paket dalam dia dan bersamaan dengan 50 PV. Okay, so itu saja saya punya sharing pada malam ni. Kesimpulannya adalah jom kita lengkapkan nutrisi anak-anak kita mulai hari ni sebab makanan-makanan harian mereka memang agak kurang nutrisi lah sebab kita banyak faktor-faktor lain lah yang menyebabkan kita tak dapat nak bagi yang terbaik. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Terima kasih. Ada apa-apa soalan tak? Tadi rasa macam ada
Ada yang bertanya dekat chat ni. Equals to keberkesanan tiga. Okay. Oh tadi thank you Kak Aina pasal yang satu Lindsay tambah 2 pollen tu bersamaan dengan 3 biji Lindsay. Okay. Maksudnya keberkesanan dia lah bila ambil Lindsay dan pollen serentak. Okay, laju sangat tak cakap? Tak kan? Jelas ke? Tak jelas ke? Okay. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Atau ada tak siapa-siapa yang nak share testimoni yang pernah bagi anak-anak mereka bagi produk-produk yang I sharekan tadi, Jahu Nutri Health Tablet, Lactoberry dan juga soya protein. Ada ke? Tak ada? Malu-malu pula. Cubalah share-share sikit. Asyik saya je yang bercakap. Ina tadi bercakap awal. Okay. Okay Kak Ina silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aina. Dah guna produk dari 2001. Nak share pasal Nutri Tablet dengan Lactoberry. Anak saudara saya duduk di Kuching. Dia mula ambil masa umur 8 bulan. Dia asma. Sebelum tu keluar masuk hospital. Mak dia sampai kena ambil cuti tanpa gaji. So bila dah kerap sangat, practically every month keluar masuk hospital dan sampai ke tahap setiap kali masuk hospital admit berhari-hari sampai cuti mak dia pun habis. So bila doktor dah mula baby 8 bulan, doktor dah mula nak bagi ubat steroid, mak dia ni jadi mula fikirlah, kata takkanlah nak start baby 8 bulan dah nak bagi steroid. Mak ni berbangsa Cina dan dia dah pergi tanya pun Sinsei dekat kedai Sinsei tu tanya ada tak kalau baby untuk asma. So sebab terlalu umur terlalu muda, so Sinsei pun tak recommend lah. So bila dia dah tahu pasal Lindsay dah lama, so bila anak ni sakit macam tu and dia kata takkanlah budak 8 bulan ni dah start hidup dengan steroid. Dia mula buat research pasal steroid apa semua ni. So dia decide okay nak cuba bagi anak dia Lindsay lah. So dia start dengan Nutri Tablet dengan Lactoberry sebab baby and masalah masih di peringkat awal. Alhamdulillah, saya tak ingat the details. I have to refer back ni testimoni lama. Budak ni sekarang dah 11 tahun, 11-12 tahun. So dia start bagi Nutri Tablet dengan Lactoberry. Healing crisis yang baby ni lalui, 2 minggu pertama satu badan penuh dengan gatal. Waktu tu ini dah lebih 10 tahun lepas kan. So waktu tu tak ada WhatsApp apa lagi. So nak call mahal, duduk kat Kuching kan. So dia tak beritahu saya, dia senyap aja. Dekat masuk minggu ketiga baru saya call tanya dia macam mana anak kan, baby dah start Lindsay dengan Nutri Tablet dengan Lactoberry, how's your son? So dia kata actually kan Aina, anak I healing crisis teruk juga. Saya kata teruk macam mana? Dia kata habis satu badan neck rashes. So saya cakap dia, okay you pun faham Lindsay healing crisis kan? Ya faham, sebab tu I senyap je, I tak call you. I biar lu nak tengok macam mana. Dia teruskan, dia tak berhenti, dia teruskan bagi Nutri Tablet dengan Lactoberry. Sebab baby, cara bagi anak dia ni, Allahumma salli ala sayyidina, dia hancurkan and then kalau tak silap syringe kot. Let me confirm betul-betul lah, but dia hancurkan. And tips dia kata dia bagi masa anak dia tengah lapar. The first drink tu, dia akan bagi Lindsay Tablet ni lah. I think lepas sebulan dah lalui healing crisis, naik rashes, biji-biji gatal satu badan sampai kepala apa semua dia. I think that lasted about 2 weeks. And then slowly beransur-ansur kurang dan baik. Kalau tak silap saya lah, lepas sebulan tu dia perasan anak dia punya asma tu makin berkurangan. Dan dia terus check up, continue lah. Every month pergi check up apa semua. And I can't remember exactly berapa bulan anak dia tu fully recover from asthma. Yang saya ingat, mak ni begitu, Alhamdulillah begitu confidentnya dengan Lindsay ni semua.
dia tahu selamat sebab dia kata yang dia faham Lindsay ni tak ada overdose. Even baby pun boleh makan, nak bagi makan minyak mana pun boleh. So sebab dia tengok sendiri apa yang anak dia baby 8 bulan lalui and nampak proses baik pulih tu dia nampak sendiri, dia nampak benda-benda yang keluar daripada anak dia. And dia tanya doktor, pada umur bila anak dia ni boleh travel naik plane? Sebab dia nak datang KL, nak jumpa family saya lah. So doktor kata kena tunggu sampai umur 2 tahun. So dia bawa anak dia umur setahun 1 bulan kot datang naik plane, datang sampai kat sini, dia beraya di sini. Dan dia hanya bagi tahu saya yang doktor sebenarnya tak bagi anak dia baby ni naik plane sampai umur 2 tahun bila esoknya dia nak balik. Dia cakap, actually Aina, I patutnya tak datang ni dengan my son ni. Kata, kenapa? Doktor kata kena tunggu umur 2 tahun baru boleh travel. And I was like, and you buat keputusan untuk bawa anak you yang masih kecil ni datang naik plane dengan asma apa semua ni. Kata, tak apalah, I'm okay with it, I confident. Sebab dia kata apa-apa dia siapkan bekal, Lindsay apa semua, ubat doktor pun dia siap. And dia kata apa-apa you ada, you can tell me what to do. Kalau you tak tahu pun you ada apply untuk di refer. It's all how should I say, tahap keyakinan tu sangat-sangat alhamdulillah lah. Sebab dia dah faham Lindsay ni apa fungsi dia, apa kandungan dia, semuanya selamat, tak ada overdose. And dari segi healing crisis, so alhamdulillah lah. Anak dia ni dah daripada last kena betul-betul asma was masa baby tu lah. Bila dah mula meningkat usia, asma dia jarang kena. Kalau kena pun dia tak so far tak ada sampai nak kena nap ke apa, tak ada. Alhamdulillah. Dan anak dia ni sendiri daripada masa PKP, Allahumma salli ala sayyidina, bila demam je dia dah tahu nak buat apa. Dia dah tahu, oh nak kena ambil Nutri tablet, oh nak kena makan lactoberry, oh nak kena minum teh pekat yang pahit dan payau tu, sanggup terkebil-kebil dia akan ambil minum dan akan ambil makan Lindsay yang pahit. Sebab daripada baby dah dilatih. So alhamdulillah, that's sharing Nutri tablet dengan lactoberry lah daripada baby umur 8 bulan asma. That's all. Thank you.